A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dalam majlis pembacaan Tamamul Minnah bi Bayan Al-Khisalil Mujibati lil Jannah. Cuma saya mohon kemaafan kita terlewat sikit daripada waktu sepatutnya. Patutnya kita pukul 3, tapi kali ini kita terlewat. Saya kebetulannya ada kelas tadi. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan untuk kita terus dapat dalam majlis ilmu, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhdi yang telah mendatangkan selawat sebagai peringatan agar kita memulakan majlis kita dengan berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Kita sama-sama membaca selawat yang didatangkan oleh Fadhil Ustaz Muhdi di bawah dengan bilangan sebanyak 33 kali, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Oh, kita tersilap selawat. Sorry. Kita biasa selawat dengan itu selawat zikir Syekh Abdullah Umari. Sorry. Kita mulakan semula dengan selawat yang Ustaz Muhdi datangkan tadi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selesai kita berselawat sebanyak 33 kali dengan selawat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Syekh Musa Ad-Darir. Moga-moga Allah Azza wa Jalla memberkati majlis kita, kepada baginda Nabi SAW, kepada Sayyidina Imam Syekh Abdullah Al-Gumari, kepada seluruh para ulama Islam, kepada seluruh para sahabat baginda, kepada seluruh umat Islam. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk ke dalam perbahasan ataupun dalam kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisal Al-Mujibah lil Jannah. Kita akan masuk di muka surat yang ke-18. Subhanallah, kitab ni kita masih panjang perjuangan kita dengan kitab ini. Semoga Allah rezekikan kita kefahaman yang baik biiznillah. Kita berada di Khisalun Arba'ah insya-Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di muka surat yang ke-18 muka surat yang ke-18 pada ucapan Khisalun Arba'ah Isma'ul Asam ila akhirih. Bismillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jal, khisalun arba'ah Isma'ul Asam, Hidayatul A'ma, Dilalatul Mustadilli ala hajatih, I'anatud Da'if. 4 perbuatan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Memperdengarkan kepada seorang yang pekak, memberi petunjuk kepada orang yang buta, memberikan tunjukan kepada orang yang meminta berdasarkan hajatnya. Kita akan tengok satu-satu nanti insya-Allah. Menunjukkan kepada satu orang yang meminta petunjuk, yang kita tunjukkan kepada dia akan hajat yang diinginkan. Dan yang keempat, membantu orang yang dhaif. Kita akan masuk kepada setiap satu daripada ini insya-Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, laisa min nafsi ibni Adam illa 'alaiha sadaqatun fi kulli yawmin tala'at fihi syams. Qila ya Rasulullah, min aina lana sadaqatun natasaddaqu biha? Qal, inna abwabal khairi lakathirah, at-tasbihu wat-tahmidu wat-takbiru wat-tahlil wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar wa tumitul adha 'anit tariq wa tusmi'ul asam wa tahdil a'ma wa tadullul mustadilla 'ala hajatihi wa tas'a bi shiddati saqaika 'ala al-lahfanil mustaghith wa tahmilu bi shiddati dhira'aika ma'a ad-dha'if fa hadha kulluhu sadaqatun minka 'ala nafsik. Rawahu Ibn Hibban. Dalam buku kita Rawahu Ibn Hayyan, maknanya ada sikit kesilapan cetakan di sini. Rawahu Ibn Hibban fi sahihihi. Dalam hadis ini Sayyidina Abu Dzarr radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada daripada setiap jiwa anak Adam melainkan ke atasnya, menjadi satu tuntutan ke atasnya untuk bersedekah pada setiap siang hari yang matahari telah terbit padanya. Setiap siang hari, setiap hari matahari akan terbit, maka setiap hari itulah setiap jiwa umat Adam
setiap jiwa anak-anak Nabi Allah Adam AS, iaitu kita semua, kita dipertanggungjawabkan untuk bersedekah pada setiap siang hari. Lalu ditanya kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasulullah, daripada mana kami akan memiliki sedekah? Sebab para sahabat pada zaman baginda Nabi SAW bukan semuanya orang berada. Hatta pada zaman hari ini pun bukan semua orang Islam tu berwang. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, daripada mana kami akan memiliki sedekah, lalu kami akan bersedekah pula dengan sedekah tersebut? Daripada mana kami nak ada duit, ya Rasulullah? Sebab Nabi kata tadi, setiap seorang hendaklah bersedekah pada setiap hari. Bila bersedekah, maknanya kita faham bagi duit. Bersedekah maksudnya kita bersedekah kepada fakir miskin. Kita keluarkan daripada poket kita, kita keluarkan beberapa peruntukan tertentu untuk kita bayar dan kita berikan wang tersebut kepada fakir miskin. Lalu para sahabat tanya kepada Nabi, daripada mana kami nak dapat duit sebanyak itu? Tiap hari nak kena bersedekah. Tiap hari nak kena bersedekah. Dalam masa yang sama kami bukan orang yang berwang. Lalu macam mana kami nak bersedekah? Dengan apa? Kami bukan ada duit. Lalu kata baginda Nabi SAW dalam menjawab soalan para sahabat tadi, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan benar-benar banyak. Nabi nak menyatakan kepada para sahabat, jangan salah faham. Jangan ingat sedekah itu maksud dia sedekah dengan wang. Bahkan sebenarnya apa saja kebaikan itu adalah sedekah. Apa saja perbuatan baik itu adalah sedekah. Sebab tu Nabi sebut, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu benar-benar banyak. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, menyuruh orang supaya melakukan kebaikan, mencegah seseorang daripada kemungkaran, kamu menghilangkan satu benda yang tidak diingini, yang tidak disukai daripada jalan, kamu memperdengarkan orang yang pekak, kamu menunjuk arah kepada orang yang buta, kamu menunjukkan kepada orang yang meminta petunjuk apa yang dia perlukan, kamu berusaha dengan kekuatan dua saqai. As-saq maksudnya as-saq adalah betis. Kamu berusaha dengan kekuatan dua betis kamu bersama dengan orang yang meminta pertolongan. Nabi sekarang menceritakan beberapa perbuatan baik, beberapa perbuatan baik yang kesemuanya ini membawa kepada erti sedekah. Kamu menolong orang yang memerlukan dengan menggunakan kekuatan dua betis kamu. Kamu mengangkat dengan kekuatan dua lengan kamu bersama dengan orang yang dhaif. Kamu menolong orang dhaif untuk mengangkat barangnya dengan kamu menggunakan kekuatan tangan kamu. Maka kata Nabi SAW, ini semua, maka ini seluruhnya adalah sedekah dari kepada kamu. Untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. Kamu bersedekah, jangan kamu menggunakan perbuatan baik lalu kamu sedekahkan kepada siapa? Kepada diri kamu sendiri. Yang bersedekah dengan melakukan perbuatan baik, kita bersedekah secara amalan baik. Kita sedekah kepada siapa? Kalau duit, kita tahu duit kita bagi ke orang miskin. Nampaklah sedekah kita tu kepada siapa? Kepada orang miskin. Tapi buat baik ni kepada siapa? Kepada diri sendiri rupanya. Maksudnya kita melakukan kebaikan dan kita bersedekah kepada diri kita sendiri untuk kita menerima pahala hasil perbuatan-perbuatan baik tersebut. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Dalam buku kita Ibn Hayyan berlaku kesilapan sikit. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam sahih beliau, iaitu Sahih Ibn Hibban. Jadi kalau kita lihat hadis ini, kita pernah menemui hadis seumpama ini. Cuma dalam hadis ini ada 4 tambahan yang didatangkan oleh Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari. Jadi iaitu memperdengarkan orang yang buta, memperdengarkan orang yang pekak, memberi petunjuk kepada orang yang buta, menunjuk kepada orang yang meminta akan hajatnya, dan menolong orang yang dhaif. Kita akan tengok satu persatu insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sekarang Syekh Abdullah Al-Ghumari akan menjelaskan sedikit erti kalimah-kalimah yang ada dalam hadis tadi. Disebut at-tasbih subhanallah. Maknanya tasbih apa dia tasbih?
Tasbih yang Nabi kata at-tasbih, kalau kita tengok bertasbih. Apa maksud bertasbih? Iaitu ucapan subhanallah. Maksudnya kamu berzikir dengan kamu mengucapkan subhanallah, itu adalah satu sedekah. Itu adalah satu sedekah daripada kamu untuk diri kamu sendiri. At-tasbih, subhanallah. Maksudnya tasbih adalah ucapan subhanallah. Okey, apa makna at-tasbih? Kita kata subhanallah, maha suci Allah. Apa dia maksud dia? Wa ma'nahu tanzihullahi 'anil naqaisi kal waladi was sahibati wa musyabahatil hawadis. Maksud kamu sebut subhanallah, kamu kata maha suci Allah. Maksudnya Allah ni sunyi daripada sebarang kekotoran. Kekotoran apa? Kekotoran iaitu apa dia? Itu membersihkan, menyucikan Allah. Itu kita beriktikad, kita memperakui dalam hati kita bahawa Allah langsung tidak mempunyai sebarang benda-benda kekurangan, tidak memiliki sebarang kekurangan. Apa contoh? Kal walad, seperti memiliki anak. Sebab kalau Allah Ta'ala memiliki anak, itu adalah satu perkara yang mustahil bagi Allah. Sebab bila anak, kalau ada anak, memang anak tu juga anak Tuhan. Kalau Tuhan ada anak, anak tu juga Tuhan. Maka ketika itu akan jadilah ada dua Tuhan. Mustahil ada dua Tuhan. Maka dengan sebab itulah kita kata subhanallah, maksudnya kita menyucikan perasaan hati kita daripada beranggapan bahawa Allah memiliki sifat kekurangan. Apa contohnya? Seperti memiliki anak. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan Allah tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tidak ada istilahnya Allah anak kepada mana-mana Tuhan lain. Allah tidak ada anak, Allah juga bukan anak kepada Tuhan lain. Bahkan Allah adalah tunggal esa, tidak ada sepertinya. Wasahibah, Allah suci daripada memiliki isteri. Bila ada isteri maknanya akan ada pasangan. Bila ada pasangan maknanya akan menyebabkan kita, pasangan Tuhan juga adalah Tuhan. Kemudian bila sebut pasangan hidup ni maknanya ada maksud memerlukan. Mustahil Allah memerlukan kepada sesuatu. Kemudian bila sebut ada isteri, maknanya kita akan faham ada hubungan kelamin, hubungan seks. Dan ini mustahil bagi Allah Azza wa Jalla sama sekali. Wa musyabahatil hawadis. Setelah disebut dua contoh benda-benda mustahil bagi Allah, kerana dua perkara ini adalah sifat makhluk, maka Syekh Abdullah Al-Umari mendatangkan satu kalimah secara umum, iaitu mustahil Allah, iaitu suci Allah Ta'ala daripada menyerupai sebarang benda-benda baharu, iaitu menyemai mana-mana makhluk. Jadi Allah Ta'ala ini tidak ada yang sepertinya. Tidak ada istilahnya manusia ada sifat tertentu atau ada ciri-ciri tertentu, kemudian ciri-ciri itu juga ada pada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itulah kita menafikan Allah ada tempat, kita menafikan Allah beranggota badan. Kerana mengatakan Allah bertempat itu akan membawa kepada satu kefahaman lain, iaitu Allah berjisim. Mengatakan Allah itu mempunyai anggota badan, maka ia juga menunjukkan Allah Ta'ala itu adalah hasil gabungan beberapa objek. Ini juga adalah mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Kita tak apalah, kita memang bertempat sebab kita adalah makhluk. Makhluk memang memiliki tempat. Kita tak apalah hasil gabungan beberapa objek. Kita ada kepala, kita ada tangan, kita ada badan, kita ada kaki. Lalu gabungan itu membentuk satu tubuh. Tak apalah, kita makhluk. Tetapi mustahil Allah seperti itu. Kerana dia akan menjadikan Allah itu berobjek. Maka ia juga menunjukkan bahawa Allah memerlukan anggota tubuh. Dan ini mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada ayat Quran atau hadis yang menunjukkan seakan-akan Tuhan seperti makhluk, maka Al-Imam Al-Laqani telah memberikan penyelesaian dengan menyatakan apa yang dipegang oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah semenjak berzaman Nabi sampai ke hari ini, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu awwid wa rum tanziha. Semua nas yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk seakan-akan. Sebab kalau kita tengok ayat Quran, kita lihat hadis, ada ayat Al-Quran dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan menunjukkan Allah seperti makhluk. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka.
Ini mustahil. Baik, bila kita kata tangan, apa yang kita akan faham? Apa makna zahir bagi tangan? Kita akan faham tangan maksudnya anggota tubuh. Ini mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Maka semua nas yang seakan-akan menunjukkan Allah seperti makhluk, awilhu, hendaklah kamu berpegang dengan makna yang satu lagi. Sebab dalam usul fiqh kita akan menemui suatu kalimah itu kalau dia ada dua makna. Satu kalimah kalau dia ada dua makna, makna yang biasa kita akan faham itu dipanggil sebagai makna zahir. Makna kedua yang jarang-jarang kita gunakan kalimah itu dengan maksud tersebut, itu dipanggil makna muawwal, makna takwil. Jadi apabila makna yang zahir sudah tidak boleh dipakai, kita hendaklah pergi kepada makna lain yang jarang-jarang kita gunakan. Bila kita gunakan kalimah tersebut, jarang-jarang kita gunakan kalimah itu berdasarkan makna tersebut, tetapi ianya kena dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua nas yang menunjukkan seakan-akan Allah seperti makhluk, awilhu, hendaklah kamu mentakwilnya, iaitu hendaklah kamu berpegang bahawa kalimah ini maksudnya bukan berdasarkan makna yang biasa kita faham, iaitu makna zahir. Sebaliknya makna yang diinginkan adalah makna yang jarang-jarang kita gunakan kalimah itu dengan maksud tersebut. Kita takwil, kita pergi kepada makna lain, makna yang tak biasa kita gunakan. Jarang-jarang kita guna kalimah itu untuk makna tersebut. Baik, kalaulah makna yang lain itu kena dengan Allah Ta'ala, maka silakan. Contoh macam kalimah yad. Yad dia sebut tangan. Yadun, kita akan faham tangan. Tangan yang macam ni. Ia mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Okey, kita pun cek. Ada tak makna lain bagi yad? Ada. Apa dia? Kudrah. Tapi jarang sangat kita guna kalimah yad dalam menjadikan kalimah itu bermaksud kudrah. Walaupun dari segi bahasa Arab ada, tetapi penggunaan biasanya yad adalah merujuk kepada tangan. Tapi oleh kerana bila kita guna makna yang biasa itu mustahil bagi Allah Azza wa Jal, kita pun pergi kepada makna lain yang bila kita tengok kudrah, kekuasaan, memang Allah Ta'ala berkuasa. Jadi kena dengan Allah Azza wa Jal. Mari kita berijtihad dengan meneliti apakah makna lain bagi kalimah tersebut yang makna itu padan dan kena dengan kemuliaan Allah Azza wa Jal. Awilhu au fawwid, atau kamu serahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jal. Maksudnya apabila Allah sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, makna yang kita akan terfikir apa dia? Makna iaitu tangan. Memang bila disebut yad, disebut kalimah tangan, semua akan terfikir satu anggota badan. Lalu kalau kamu tidak mahu pergi kepada makna lain bagi yad, maka hendaklah kamu menyerahkan makna yang Allah Ta'ala inginkan kepada Allah Azza wa Jal. Bila disebut yadullahi fawqa aydihim, kita kata makna yang zahir daripada kalimah yad merujuk kepada anggota tubuh. Dan ini mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Ini mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Jadi ada makna lain. Ada makna yang muawwal, bukan makna yang zahir. Ada makna muawwal sebab makna zahir dah tak kena dengan hakikat Allah Azza wa Jal. Okey, apa makna muawwal? Apa makna yang satu lagi? Kalau macam tadi terus dicari yad dengan maksud kekuasaan, kudrah. Tapi kalau kita tak nak terus mencari, cukup dengan kita menafikan makna zahir, kerana itu mustahil bagi Allah. Lalu kita kata ada makna muawwal bagi kalimah ini. Apa makna muawwal tu? Saya serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi apabila kita fahami akidah ulama Ahlus Sunnah daripada zaman Nabi sampai ke hari ini, iaitu apa yang dipegang oleh golongan Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, kesemua para ulama baik salaf baik khalaf menafikan makna zahir. Makna zahir yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun makna yang satu lagi, apa makna tersebut? Makna muawwal yang Allah inginkan. Maka ketika itu ada dua cara. Sama ada kita terus melihat apa makna yang sesuai untuk kita berijtihad, lalu mengatakan moga-moga ini yang Allah Ta'ala kehendaki. Atau kita terus kata ada makna muawwal, cuma saya tak tahu, Allah Ta'ala yang tahu. Jadi maknanya kalau kita perasan, kesemua para ulama menafikan makna zahir. Sebab tu Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah pernah menyatakan, Wahabiyatu Misra Asy'ariyun aqidatan. Wahabi Mesir
bila kita tanya betul-betul kat dia, rupanya dia adalah Asy'ari secara akidahnya. Walaupun dia tak mengaku dia Asy'ari. Walaupun dia kata kami bukan Asy'ari, kami golongan Salafi. Kita kata, dia tak kata dia Wahabi sebab dia marah. Dia kata kami Salafi. Kita kata, bila kita tanya, okey, bila ditanya pada kawan-kawan kita yang terkesan dengan pemikiran Salafi di Mesir, bila kita tanya, Yadullah, maksudnya kamu kata Allah ada anggota tubuh badan ke yang namanya tangan? Cuma bentuk tangan Tuhan tak macam tangan kita? Dia akan kata, wali'ayazubillah, mustahil. Dia kata, mustahil Allah mempunyai anggota tubuh. Tetapi Allah guna kalimah yad, maknanya ada makna lain, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Maknanya mereka memperakui kalimah yad itu, tetapi mereka menolak makna zahir yang ada pada kalimah yad. Apa makna zahir pada kalimah yad? Anggota tubuh. Cuma mereka kata bila Allah guna kalimah yad, kita beriman bahawa Allah Ta'ala ada yad, ada tangan. Cuma maksud tangan itu bukan anggota tubuh. Maknanya ada makna lain. Apa makna tu? Serah pada Allah. Baik, kalau kita tengok sebenarnya ini adalah apa yang dipegang oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitu satu golongan yang tidak mahu mencari makna muawwal yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, kerana mereka takut mereka tersalah dalam memilih makna muawwal yang Allah Ta'ala inginkan. Mereka ingat Allah Ta'ala maksudkan kalimah yad dengan makna bagian-bagian, rupanya bukan itu yang makna yang Allah inginkan. Lalu mereka telah tersalah di dalam menyatakan apakah kehendak Allah Azza wa Jalla dalam isu akidah. Jadi sebab itu sebagian para ulama tidak mahu takwil. Itu maksud dia tidak mahu menyatakan terus apakah makna muawwal yang Allah Ta'ala inginkan. Sebaliknya mereka menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi sebab itu kata Syekh Ali Jum'ah, Wahhabiyyu Misra Asy'ariyun aqidatan. Jadi kalau kita tanya kawan-kawan kita yang mereka kata mereka Salafi, kadang-kadang ada juga yang seperti ini. Mereka kata Allah Ta'ala di atas arash. Bila kita tanya Allah, mereka menyatakan Allah di atas arash. Kita kata maksud dia Allah bertempat. Dia kata mustahil, Allah tidak bertempat. Tapi bila Allah sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah telah istiwa. Allah sudah beristiwa di atas arash. Kalimat istiwa kalau ikut makna zahir ni adalah duduk. Istawa maksudnya duduk di atas arash. Maksudnya ada benda, di atas tu ada benda lain yang duduk. Jadi itu makna istiwa. Jadi mereka kata Allah beristiwa di atas arash. Maksudnya Allah berada di arash. Allah berada di atas arash. Bila kita kata Allah bertempat, dia kata mustahil Allah bertempat. Nampak? Mustahil Allah bertempat. Tapi bila Allah guna Allah di atas arash, maknanya Allah di atas arash, tetapi bukan dengan maksud Allah mempunyai tempat. Kita faham. Oh, kamu sama dengan kami lah. Samalah kita dengan kamu. Sebab yang kita tak setujunya adalah apabila orang beranggapan makna zahir bagi kalimah yang mustahil bagi Allah Ta'ala sebut, kita pegang itulah makna yang diinginkan oleh Allah. Contoh, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maksudnya, okey, ni arash. Okey, atas tu Allah Ta'ala. Allah duduk atas arash. Duduk dengan yang kita faham lah, iaitu duduk betul lah. Cuma macam mana gaya bentuk Tuhan duduk bersila ke, Tuhan duduk melunjur ke, Tuhan yang tu kami tak tahu. Yang penting Tuhan telah duduk dengan apa yang difahami daripada ayat. Yang ni mustahil. Siapa kata begitu, dia telah mengatakan Allah seperti makhluk. Tetapi ada orang yang bila kita tengok dia, kita ingat dia mengatakan Tuhan bertempat. Sebab dia kata Allah di atas arash. Bila kita tanya, adakah kamu mengatakan Tuhan bertempat? Dia kata mustahil Tuhan bertempat. Tetapi kami kata Allah di atas arash sebab Allah sebut dalam Quran Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maka apabila Allah sebut, adalah maknanya. Nampak? Adalah maknanya. Adalah makna muawwal yang Allah inginkan. Kita serahkan makna itu kepada Allah. Ini merupakan salah satu metod apa yang dipegang oleh para ulama Al-Asy'ariyah, iaitu ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita lihat ulama-ulama mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka mengambil pendekatan beriman apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, menafikan makna yang zahir daripada kalimah tersebut, kemudian menyerahkan makna muawwal itu kepada Allah Azza
wa jalla. Okey. Panjang pula pada wa musyabahatil al-hawadis. Jadi at-tasbih, kita menafikan Allah seperti makhluk. Kita menafikan Allah seperti makhluk. Wat tahmid. Apa maksud at-tahmid? Iaitu mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau at-tasbih iaitu kita mengatakan subhanallah. Tahmid yang Nabi masukkan dalam hadis iaitu ucapan alhamdulillah wa ma'nahu isbatul kamali lillahi ta'ala. Jadi kalau at-tasbih tadi itu adalah an-nafyu, kita menafikan Allah seperti makhluk. Sekarang kita mengisbatkan sifat kesempurnaan adalah milik Allah Azza wa Jalla. Lepas tu kita sebut alhamdulillah wa ma'nahu isbatul kamali lillahi ta'ala, iaitu kita mengisbatkan, kita memperakui akan segala kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan subhanallah dengan ucapan alhamdulillah, padanya ada isbat dan juga an-nafi. An-nafyu pada at-tasbih, iaitu kita menyucikan Allah, kita memperakui bahawa Allah suci daripada sebarang sifat-sifat kekurangan. Manakala bila kita sebut alhamdulillah, kita memperakui bahawa segala kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-tahlil. Apa maksud at-tahlil? Wat-tahlilu la ilaha illallah. At-tahlil iaitu ucapan la ilaha illallah. Wa ma'nahu isbatul uluhiyyati lillah wa nafyuha amma siwah. Jadi kalau at-tasbih padanya an-nafyu, pada at-tahmid padanya isbat. Tetapi pada at-tahlil berlaku padanya an-nafyu wal isbat ma'an. Berlaku an-nafyu dan juga isbat secara serentak. Bila kita kata la ilaha, tidak ada sebarang Tuhan, maksudnya kita menafikan tidak wujud sama sekali sebarang Tuhan di dunia ini. Tak wujud sebarang Tuhan. Maksudnya kita menafikan kewujudan sebarang Tuhan, kemudian kita mengisbatkan, maksudnya kita memperakui adanya Allah Azza wa Jalla. Selain daripada Allah tak ada Tuhan. Ada satu saja Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Iaitu Allah Azza wa Jalla. Kami di Perak sedang azan sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا وبالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Okey, memandangkan asar dah masuk, jadi kita baca sikit sebab saya nak ke surau. Jadi kita tengok sikit lagi. Disebut wa tahlilu la ilaha illallah wa ma'nahu isbatul uluhiyyati lillah wa nafyuha amma siwah. Kalimah at-tahlil maksud dia la ilaha illallah. Mari kita sebut la ilaha illallah. Apa maksud at-tahlil? Iaitu kita mengisbatkan, kita memperakui kewujudan ketuhanan. Kita memperakui wujudnya ketuhanan bagi Allah Azza wa Jalla. Maknanya sifat ketuhanan itu ada pada Allah dan kita menafikan bahawa sifat ketuhanan ini tidak wujud pada selain Allah Azza wajal. Maknanya ketuhanan itu adalah merupakan sifat bagi Allah, milik Allah Azza wajal. Selain daripada Allah, tidak ada sesiapa pun, tidak ada apa benda pun yang memiliki unsur ataupun sifat ketuhanan. Itu yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah. Cuma sebagai tambahan, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kalau kita berzikir dengan at-tahlil, contoh orang jemput kita pergi kenduri tahlil, orang Melayu panggil kenduri tahlil. Ada orang kata bid'ah. Sebenarnya tak semestinya bila Nabi tak buat jadi haram ya. Benda yang Nabi tak buat ni kita kena timbang secara fiqh. Adakah ia bercanggah atau tidak dari segi syariat atau tidak. Setelah kita tengok, dan kami pernah tanya kepada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, tak ada masalah tahlil yang orang Melayu buat. Sebab apa maksud kenduri tahlil? Hakikatnya kita dijemput oleh tuan rumah untuk melakukan majlis baca ayat Quran, berzikir, dan kita berniat untuk menghadiahkan pahala kepada si mati. Kemudian tuan rumah menjemput kita untuk makan sebagai orang kata apa, sebagai apa namanya, daripada tuan rumah kepada yang hadir. Jadi ini bukan dipanggil jamuan kematian. Yang Nabi tak bagi itu, masa mayat masih di rumah, kita datang, lepas tu tuan rumah kena masak pula untuk yang datang menziarahi si mati. Itu yang tidak dibenarkan kerana tidak kena dengan suasananya. Tapi kalau tuan rumah sendiri selepas mayat selesai dikebumikan, jemput kita ke rumah untuk tujuan kita baca ayat Quran, kita berzikir dan kita hadiahkan kepada si mati, maka sebenarnya ia adalah bermanfaat untuk si mati. Bagi para ulama yang berpendapat bahawa bila kita menghadiahkan pahala zikir, pahala baca Al-Quran kepada si mati, insya-Allah sampai. Sebab ada juga para ulama yang berpendapat tidak sampai. Ada yang mengatakan sampai, antara yang kata tak sampai salah seorang fuqaha dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu Al-Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam. Namun bagi para ulama yang lain, mereka mengatakan insya-Allah sampai kepada si mati. Maksudnya kita baca Al-Quran, kita baca tahlil, kita berzikir, kemudian kita sebut, ya Allah, kami hadiahkan pahala ni kepada si mati. Jadi kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, dia tak ada masalah kerana dia ada satu kebaikan yang diharapkan kepada si mati. Maknanya majlis itu adalah untuk manfaat si mati di alam baqah. Jadi tak ada masalah walaupun Nabi tidak lakukannya. Namun majlis itu sendiri setelah kita kaji perincikan, tidak ada satu benda yang bercanggah dengan syariat. Cuma kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, bila kita berzikir dengan sebut la ilaha illallah, kita kena hadirkan juga dalam hati kita akan Muhammadur Rasulullah. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri, orang dulu bila mereka berzikir, mereka sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut mereka menyebut la ilaha illallah, secara hati juga memahami tiada Tuhan melainkan Allah. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun tidak disebut di mulut, tetapi hati memperakui bahawa Muhammadun Rasulullah. Kerana semata-mata ucapan la ilaha illallah tanpa Muhammadun Rasulullah tidak akan menjadi kalimatut tauhid. Kalimah tauhid adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lalu kata Fadilatul Syekh Yusri,
Oleh kerana zaman hari ini takut kita sebut la ilaha illallah tapi dalam masa yang sama tidak hadirkan dalam hati kita Muhammadur Rasulullah. Jadi beliau sendiri kalau dalam majlis zikir beliau, suatu kami baca al-wazifah az-zarruqiyah, ketika sampai kepada fa'lam annahu la ilaha illallah, dia akan terus sambung Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Main disebut kedua-duanya sekali untuk memudahkan kita menghadirkan dalam jiwa kita la ilaha illallah sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, faqul wahid min hadhihi al-arba'ah, sesungguhnya maka setiap satu daripada 4 perkara ini. Kalau kita tengok dalam hadis disebut at-tahmid, at-tahlil, at-tasbih, tapi ada satu yang tidak dihuraikan oleh al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari, iaitu at-takbir. Sebab dalam hadis ada disebut at-takbir, iaitu Allahu Akbar. Cuma Syekh Abdullah tidak mendatangkan huraian tentang at-takbir. Lalu kata beliau, faqul wahid min hadhil arba'ah, setiap satu daripada 4 perkara ini, iaitu at-takbir, at-tahmid, at-tasbih dan juga at-tahlil, kesemuanya merupakan sadaqatul liqailihi yadkhulu bihil jannah. Itu merupakan sedekah bagi yang bercakap, sedekah untuk yang bercakap, yang mana dia akan masuk ke syurga Allah dengan sebab setiap satu daripada 4 ini. Disebut subhanallah, dia telah mendapat lesen untuk ke syurga Allah. Disebut alhamdulillah, dia sudah akan ke syurga Allah satu hari nanti. Disebut Allahu Akbar, dia akan ke syurga Allah. Disebut la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah, dia juga akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, untuk nampaknya setakat ini saja sebab saya nak kejar sembahyang asar di surau. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung kenyataan berkenaan dengan amalan yang kita nak bincangkan sebenarnya berdasarkan 4 amalan baru, iaitu watahdil a'ma. InsyaAllah kita akan lihat dalam pertemuan yang akan datang. Saya mohon kemaafan kerana waktu kita agak sempit hari ini. Moga dalam kasih sayang Allah semuanya, mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.